Okay, kita bagi pada penyiasatan saintifik atau kita panggil scientific investigation. Tapi kali ini kita bincang eksperimen kan. Sebelum ni kita dah bincang tentang graf, tentang data-data yang berkaitan kan. Dan kali kita dah bincang eksperimen lagi mudah lah kamu faham kan. Okey, ni nak cikgu ambil daripada buku teks kan. Soalan ni. Ada macam kata sini. Dia bagi dua gambar kan. Dua gambar. Mungkin juga besar dengan sikit lah. Tak nampak kan. Okey, dua gambar. Budak lah kan. Kita sini kawan-kawan lihat sana buaian berakhir membaca kan. Betul, panjang tali buaian mempengaruhinya. Jadi kamu tengok kan, ada dalam gambar ni ada satu benda yang kita ubah, itu panjang ataupun the length of swing kan. Okey, tengok sini. Jadi situasi ni kita boleh terbitkan satu eksperimen lah. Itu eksperimen pendulum kan. Pendulum. Jadi kalau kamu tengok gambar ni, apa yang kita ubah dulu sebenarnya? Apa yang kita ubah sebenarnya? Apa yang berubah? Ya? Okey, length of the swing panjang buaian. Jadi kita kata sini yang kita ubah ada length. Dan dia kata sini ada kata sini kan. Ada cerita pula ya. Tapi tak apalah. Yang bergerak balas, kamu buat pendulum apa? Responding variable apa? Untuk ni pendulum. Ingat tak? Tak ingat? Berapa lama dia? Time. Kita panggil period lah kan. Period ataupun kita panggil tempo. Kan? Okay, tengok sini. Jadi dia punya manipulated ialah length, panjang. Bergerak balas ni adalah tempo ataupun kita panggil period. Okay, pemboleh ubah dimalarkan. Dalam konteks kita anggap dua budak ni mempunyai saiz yang sama. Jadi kita assume dia punya mass pun sama. Iaitu jisim yang sama. Mass yang sama kan. Jadi kita ada MV, RV dan mass sebagai constant variable. Okey kan. Boleh faham kan. Ini situasi ni boleh terbitkan satu pemboleh ubah kan. Okey. Jadi formula yang berkaitan dengan pendulum. Ibu terang dengan formula sebab kita dah belajar formula kan. Relationship between two variable using a formula kan. Jadi formula dia ialah T equal to 2 pi square root L per G. Jadi kita tengok sini pemboleh ubah yang kita control sini adalah length. Length is the manipulated variable. Dan T adalah responding variable. Okey, ingat cikgu ajar itu kan? The relationship tengok sini yang pertama. Hubungan pemboleh ubah ni formula dia. Jadi kita jadikan dia dalam bentuk ada dua square root lah. Jadi square root L per G jadi square root L per square root G. Okey kan? Jadi dekat sini kita pindahkan G ke sini. Kenapa pindahkan sini? Kita tak nak pecahan, no fraction. Boleh faham kan? Kita kata tak ada pecahan dan kita letakkan jantina lah. Dia juga ajar jantina kan. Iaitu padahal iaitu laki P, G laki dan perempuan ialah L. Boleh faham kan? Dan kita study tentang T dengan L. Betul tak? T dengan L. Jadi apa hubungan T dengan L tu? Relationship between T dan L. Apa yang Seraya? Directly proportional. Ya, directly proportional kan. Jadi hubungan T dengan square root L, sebab ada perkataan square root, kita guna square root kan. L kita kata berkadar terus ataupun directly proportional. Dan square root ni boleh kita pindah kan. Ini ataupun T square dan L. Ataupun T square berkadar terus dengan L. Itu pun boleh. Ataupun T berkadar terus dengan square root L. Faham tak ni? Faham. Faham kan? Jadi kamu kena ingat formula ni lah. Formula ni sebagai panduan dengan guide kan. Untuk pendulum. Okay kan? Itu kita cerita dia. Padahal kan?
Okey, jadi sebab dia berkadar terus ataupun direct proportional, kita apabila panjang bandul bertambah ataupun panjang buaian ni bertambah, tempo bertambah. The period increase. Length increase, period increase. Boleh? Boleh. Boleh kan? Okey. Kita teruskan Okey, jadi pemboleh ubah cikgu dah terang tadi dah. Ada 3 pemboleh ubah yang kamu tahu. Yang penting manipulasi, manipulated variable, responding. Quarter tak apalah kan. Okey, tengok sini. Okey, inference. Kamu kena tahu kata kunci untuk inference. Apa kata kunci inference ni? Ingat tak? Kata kunci inference. Ingat tak ingat? Tak. Tak ingat. Okey, kalau tak ingat cikgu sini kan. Jadi kata kunci inference ialah bergantung kepada ataupun depends on. Ada inference by pun boleh kan. Depends on ataupun bergantung kepada kan. Kata depends on. Okey kan. Jadi kita kat sini RV depends on MV. Responding variable depends on manipulated variable. Okey kan. Okey, kita teruskan. Jadi kita tengok apa pemboleh ubah yang ada tadi. Responding variable tadi apa? Tempo. Manipulated variable panjang, length. Jadi kita kata sini tempo bergantung kepada panjang ataupun kita kata period depends on length. Period depends on length. Jadi inilah kata kunci yang kamu kena ingat untuk inference. Boleh ke? Boleh. Okay. Cikgu mute kejap kamu sebab bunyi bising sikit tak apa nanti kalau kamu nak cakap kita ni boleh cikgu tak panggil pun kamu jawab boleh tak? Boleh. Okey. Sebab dia macam tu Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, the hypothesis. Hypothesis ni dia punya statement dia ialah kamu kena hafal statement ni depends on. Ni kamu aja buat. Depends on. RV depends on MV. Ni kamu kena ingatlah. RV depends on MV. Kalau hypothesis senang je. When MV increase, RV increase. Biasanya macam tu. Increase or decrease. Kita apabila MV, manipulated variable, bertambah, increase, maka when pemboleh ubah bergerak balas, responding variable, dia ada 2 increase or decrease. Kenapa? Dia ikut pada situasi. Situasi dalam soalan ni kita tengok sini Dia kata apabila panjang bandul ataupun panjang buaian bertambah, maka tempo bertambah. Kita kata bertambah, bukan kurang bertambah. Sebab panjang ni tentu MV, ini ada RV. Jadi perkara yang penting kat sini adalah bertambah. Ataupun kita kata hipotesis ni dikaitkan dengan increase and increase. Faham dia ada 2 perkataan. Increase. Ada 2 perkataan lah Jadi ini adalah hipotesis. Yang pertama inference, yang kedua hipotesis. Jadi kamu kena tahulah hipotesis ni Okey, cikgu nak tanya kamu nanti yang soalan ni. Okey, kita teruskan. Okey, tujuan eksperimen atau kita panggil the aim of the experiment. Okey, aim of experiment iaitu mengkaji hubungan di antara between pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cikgu nak kamu buat statement lah. Kalau mengkaji hubungan, dia kata to study relationship. Okey, relationship between di antara MV dan NRV. N bolehlah. NRV. Okey, cuba kamu buat ayat ni untuk cikgu. Untuk situasi sebenar. Tu cerita yang pendulum. Boleh buka mic. Okey, apa tu? Macam mana tu jawapan dia? To study
Apa dia? Cepat. To study. Tak boleh ke? Tak. Boleh ke? Eh, Saya? Ya, ya. Dia bagi statement. Dia tak boleh buka mic. Ada masalah ke? Tak ada kan? Saya? Hello? Ya. Ha, cuba jawab ni. To study relationship between length of pendulum and period of oscillation. Ha, betul lah tu. Ha, okey, senang je kan? Kamu ni lambat ke? Ada masalah ke? Tak ada kan? Okey, boleh kan? Tak terdengar sangat tadi. Oh, tak dengar sangat? Tadi dengar. Oh, okey. Aim. Ni aim kan? Aim of the experiment. Okey, kita tengok kan mengkaji hubungan di antara panjang dengan tempoh. Ini dalam ni lah. Kamu buat tadi betul lah kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Ini eksperimen dia. Jadi perkara yang kamu penting sekarang, kamu kena tahu ada 3 benda lah yang kita boleh tahu dengan mudah. Pertama, inference. Bergantung kepada, depends on. Ada juga cikgu ajar ni dia kata terbaliklah kan. And we influence by RV. Maksudnya length of pendulum influenced by RV ni, RV kan. Betul length email influence RV. RV is responding variable. Period. Influence period. Tu boleh juga kan. Okey tak? Ada. Tapi cikgu rasa kamu guna ni lagi elok lah. Okey, hypothesis. Tu dia. Increase, decrease. Tengok situasi soalan kan. Dan satu lagi, aim of experiment. Kita dah bincang. Okey. Ini eksperimen pendulum kan. Eksperimen pendulum diikat. Kamu dah buat eksperimen ni kan. Ada kaki retort. Lepas tu ada tab benang. Kita ada pendulum bob kan. Ni panjang dia, kita pendek. Lepas tu panjang kan. Maksudnya kita manipulate the length. Okey, radas yang digunakan, kamu boleh tengok gambar tu. Dia cakap tadi kaki retort, jangka sudut pun ada. Okey kan. Jam berandik. Okey kan. Pembaris, dia adalah pengukuran kan. Jam berandik, stopwatch, pembaris meter rule, jangka sudut, protector. Dan kita dah benar. Okey, cikgu tanya kamu kan. Manakah alat mengukur manipulated variable dalam radas ni? To measure the manipulated variable. Apa dia? Apa dia? Mana dia mengukur manipulated variable? Manipulated variable apa? Length of pendulum. Panjang pendulum kan? Jadi diukur dengan? Meter rule. Meter rule kan. Pembaris, meter rule. Jadi yang mengukur responding, master, tempo kan. Jadi kita guna jam randik ataupun stopwatch. Diguna responding variable. Jangka sudut ni ataupun kita panggil protector ni, tugas dia kita letak di sini. Kita nak ukur dia punya sesaran ataupun dia punya amplitude of the oscillation. Sudut dia. Sudut ayunan. Boleh kan? Kita kena sudut yang sama. Lebih kurang dalam berapa? Kamu buat berapa darjah? 10. Ya, lebih kurang 10 darjah. Okey kan? Contohlah. Jadi kita maintain 10 darjah je. Tapi panjang yang berlainan. Kan? Okey, prosedur ada 3 kan? Kalau kamu nak tahu prosedur ada 3. Kalau radas, kamu kena tahu kan? Radas mana yang mengukur MV, radas mana untuk MV dengan RV kan? Okey, prosedur dia kata mengawal to control the manipulated variable. Mengawal perubahan manipulasi. Jadi dikata sini, laraskan panjang bandul. Kamu fix the pendulum length. Kamu set satu dulu nilai dah. 20 cm. Lepas tu kamu displace the
pendulum tu supaya dia kata berayun dengan sudut yang kurang daripada 10. 10 pun boleh lah. So kamu measure the angle. Kan? Dia kata kurang daripada 10. Tapi yang penting kamu buat satu stick, satu value untuk L1. Panjang yang pertama. Boleh kan? Okey, yang kedua kita tengok to control the responding variable. Ini manipulated variable, ini responding. Jadi kita ambil masa. Dalam sekolah itu kamu ambil masa berapa ayunan? Sekolah kamu? 20. 20. Okey, yang ni cikgu buat ni 10 kan. Boleh buat 10, boleh buat 20. Kenapa kita kena buat ayunan 10, 20? Apa tujuan dia? Apa tujuan tu? Ingat tak? Nak tengok beza berapa lama. Tak tepat sangat kan. Sebenarnya nak meningkatkan, to increase the accuracy of the period. Untuk meningkatkan accuracy of the period kan. Sebab kamu buat ayunan 10 ayunan, kamu ambil masa kan. Lepas tu kamu dapat masa tu, kamu kena divide by time. By 10, sorry. Bagi dengan 10. Kamu dapat period. Maksudnya bagi 10 ni kamu dapat time of one complete oscillation. Boleh kan? T ni maksudnya time of complete one oscillation. Kan? Tu panggil period. Kan? Tu dia. Jadi T purata maksudnya kamu ambil 2 kali. Pertama 10 ayunan. Kata kamu ayun ni. Kamu ayun dia. Ambil masa pertama. Kamu dapat masa T1. Lepas tu dah habis tu kamu ayun lagi. 10 ayunan. Kamu dapat T2. Jadi kamu kena tambah T1, T2. Kamu bagi dengan 2. Tu jadi T purata. Boleh kan? T purata. Lepas tu kamu bagi dengan 10. Kenapa? Kenapa nak bagi 10? Sebab nak dapat one complete oscillation. Oscillation. Boleh kan? Satu ayunan lengkap. Faham ke ni? Faham. Okey kan? Itu dia. Jadi tempoh ayunan dapat diukur dengan formula yang cikgu tunjuk ni. Tempoh, the period of complete oscillation. Okey. Jadi step pertama tadi to control the manipulated variable untuk prosedur. Nombor 2 to control a responding variable. Okey. Dan nombor 3 adalah pengulangan. Sebab mula tadi L1 kamu buat 20. Sekarang kita tukar jadi 20, 30, 40, 50 kan. Tapi proses sama. Kita tetap mengambil masa dia. Dia kata ulang eksperimen dengan panjang bandul yang berlainan lah kan. Kamu ulang pula 30, 40, 50, 60. Make sure kamu ada 5 data. Ada 5 data kat sini kan. Tujuannya kita boleh buat graf dengan elok. Okey, tips dia. Biasanya pengulangan adalah manipulated variable. Jadi apa kita ulang? The length of pendulum. Yang kita ulang adalah length. Length of pendulum. Jadi length of pendulum is the manipulated variable. Faham tak ni? Faham. Kan? Jadi prosedur diulang. Cikgu dah terang ni tips lah. Tapi cikgu dah ulang balik lah kan. Prosedur diulang dengan pemboleh ubah manipulated variable kan. Dah bagi. Ada 5 data. Okey. Okey, kita pergi pada seterusnya membuat bacaan. Kita pergi pada buat bacaan lah. Okey, pertama kita tengok sini. Apa nama alat ni? Stopwatch. Kan? Stopwatch. Jadi stopwatch ni kita panggil sebagai stopwatch mechanical ataupun analog. Sebab ada pointer ataupun jarum. Boleh kan? Ada jarum. Jadi kita kat sini dia kata berapakah nilai kepekaan, kejituan dan kepesisan. Jadi kepekaan ni maksudnya the accuracy. Accuracy. Kejituan kita panggil apa nama? Cikgu lupa lah. Ni kepesisan bagi consistency. Consistency. Okey kan? Okey kan? Cikgu rasa accuracy sama juga kan. Kepekaan ni ni. Cikgu silap kan. Sensitivity. Sensitivity. Lepas tu baru kejituan accuracy. Okey kan. Yang kepesisan panggil consistency. Consistency kan. Consistency. Okey.
Jadi tak kisahlah apa nama-nama dia. Yang penting tiga-tiga ni merujuk pada the smallest division. Maksudnya nilai yang paling kecil. Okey, kalau kamu tengok jarum ini, dia akan mula sini. Sini kosong. Kamu ni kosong dulu 5 saat, 10, bla bla bla, 40 saat, 45 saat, 50 saat, 55. Bila balik ke sini balik, maksudnya dah 60 saat. Maksudnya sama dengan 1 minit. Faham? Jadi bila 1 minit, jarum dalam ni akan tunjuk bacaan 1 kat sini. Maksudnya dah buat 1 round, jarum ni akan bagi tahu 1 minit. Faham? Okey, itu maksudnya. Okey, soalan tanya kat sini, the smallest division. Apakah nilai yang paling kecil sekali yang kita boleh baca dalam jarum ni? Berapa kamu rasa? 1. Satu apa? Satu apa tu? 1 saat. 1 saat. Oh, tak boleh. Bukan 1 saat 1 saat dekat sini tau. Kat sini. Okey, tak apalah cikgu tunjuk kamu. Macam mana cari smallest division ni? Okey, kamu tengok daripada 5, cikgu tulis lagi cukup besarkan. Yang ni 6, ini 7, ini 8, ini 9, yang ni 10. Betul? Boleh kan? Okey, nak 5 ke 6. Cikgu besar gambar 5 nak ke 6, ada berapa bahagian tu? Dia punya division, 5 ke 6. Berapa division? Cuba tengok. Cuba sebut cikgu. Okey, cukup besar. Cikgu boleh lah. 4. Berapa tu? Daripada 5 ke 6 ni, daripada sini ke sini ada berapa bahagian? Berapa division? 4. 4 ke? Tak tengok betul. Ada 5, betul. Jadi kamu tahu, nak 5 ke 6 ni ada 1 saat jarak dia kan? 5 ke 6 ni ada 1 saat. Betul? Faham tak? 5 nak ke 6 ni 1 saat. Betul? 6 tolak 5 1 lah kan? Jadi 1 saat tu dibahagikan dengan berapa bahagian? 5. 5. Jadi kamu dapat jawapan dia 0.2 saat. Ini panggil bahagian terkecil, the smallest division. 0.2 saat. Faham tak? Faham. Faham Jadi jawapan dia 0.2 saat. Itu sebenarnya. Okey, jadi kalau kamu tengok bacaan yang ada dalam jarum ni, berapa bacaan ni? Kamu tengok ni. Lebih kurang berapa ni? Bacaan ni lah. 8. Okey, 8 kan? Kamu jawab 8. 8 saat kan? Tapi kita kena jawab tak kurang tepat. Kamu kena jawab sebab dia dapat baca 1 decimal point ni. 0.2 saat. Jadi kamu boleh baca 1 decimal point. Jadi kamu kena jawab 8.0. Boleh faham? Faham. Jadi kamu jawab 8.0. Oh, dia sebenarnya bawah sikit kot. 7.8. Biasalah dia kecil tak nampak sangat Baik cikgu besarkan sikit. Padam besar sikit Betul tak 7.8? Conting lah. Okey, tengok. Cikgu rasa macam bukan 7.8 Berapa kamu rasa? Berapa tu? 8.2. Ya, 8.2. Boleh jadi tak tepat ni tidak. Kita baca berdekat betul 8.2 saat. Faham dah ni? Faham. Okey, lagi satu jam seterusnya kita panggil digital stopwatch. Ni kita pakai kat sekolah lah kan. Yang belakang ni tak pakai dah. Okey, jadi kepekaan kejituan. Okey, kepekaan kejituan dia kita tengok sini Nilai dia ini adalah saat. Ini adalah saat Ini adalah saat. Jadi saat ini adalah minit. Minit Saat, minit. Okey, kamu ada nampak nombor dekat sini Nombor ni yang 62 ni nampak Nombor ni akan jadi berapa? Daripada 0, 1 sampai 62, 63, lalas dia akan sampai apa? 99, betul tak? Ya. 9 Lepas 99,
nak jadi ke 100, ini akan jadi 356. Faham tak? Faham. Bila 99, maksudnya kan, 1 saat ni telah dibagikan sebanyak berapa? 1 saat ni bagi dengan berapa? Berapa bahagian ni? Berapa bahagian? Tak ingat? Faham. Bagi dengan, kan nilai ni berapa tadi? 62, 63 sampai 99. Nak masuk yang ke 100, automatik jadi 356. Betul tak? Ya. Jadi yang ni berapa bahagian dibahagi ni? Tak 100. letak. 1 saat. Ya? 100. Ya, 100. Jadi kita akan dapat 0.01 saat. Tu nilai dia. Faham Jadi dia punya sensitivity, accuracy, consistency sama dengan 0.01. Boleh 0.01 saat. Jadi bacaan dia dekat sini kita tengok Tadi cikgu ajar 3 minit 55 saat 55 saat per puluhan 62. Ni 3 minit ni 3 minutes 55.62 saat. Boleh faham tak ni? Boleh Okey, kita pergi pada bacaan seterusnya Okey, berapa bacaan ni? Kita mula kita buat panjang benang 20 cm. Berapa bacaan ni? Cek besar sikit gambar. Lebih kurang tak apalah Berapa tu? 9 saat. Ya. Jawab 9.0. Tak jawab 9.0. Okey, ini bacaan pertama. Kita ambil T1 Ini kali pertama ambil. Kita buat 20 ayunan. 10 ayunan. 10 oscillation. 10 ayunan T. Lepas tu kamu buat kali kedua. Tetap panjang sama 20 cm. Sama juga tapi kita buat percubaan kali kedua. Dan bacaan ni kita tengok sini. Sama juga 9.0 saat. 8 kot. Kita tengok betul-betul lah Maksudnya 8.8 saat. Jadi kita tahulah. Untuk panjang 20 cm ni kita dapat tadi 9.0 tambah 8.8 kita akan bagi dengan 2. Sebab kita ambil T average, T purata. Boleh faham? Ni T2, T1 tadi 9.0. Faham ke ni? Faham. Okey, cikgu laju sikit Okey, untuk 30 ni kita ambil 2 kali juga dan kita dapat bacaan dia ialah lebih kurang berapa tu? 11. Ya, 11.0. 11.0. Ada 4.2 tak apalah Mungkin lari sikit apa? Gambar tak apa jelas Okey, 11.2. Sambung lagi, kita buat kali kedua pula. Kita dapat bacaan dia ialah 11.0. Jadi kita akan tambah 2, kita akan ambil purata. Ini untuk 30. Jadi kita buat dah 20 kita dah buat, 30 kita dah buat. Okey, kita terus kepada yang keempat pula. Yang seterusnya iaitu 40 cm. 40 cm. T1 kita dapat berapa ni? Berapa tu? 13.0. Okey, bagus. 13.0. Tak apa, lebih kurang lah ni. Kita ambil yang kali kedua, T2 kita dapat 12.8. Kata sama jawapannya, kamu kena total tambah 2 bagi 2 untuk 40 punya Okey. Lepas tu kita buat 50 pula. Ni berulang-ulang lah eksperimen ni Tapi kita buat 10 ayunan. Mungkin sekolah kamu buat 20, lagi tepat lah. Lagi banyak lagi orang kata lagi kurang dia punya apa? Dia punya error tu Okey. T1 14.4. Oh, cikgu tak tanya kamu. Tak apalah, 14.4. Dan 50 juga kita buat second trial. Kita dapat 14.4. Jadi kita pun dapat nilai tu kita kena average. Lepas tu 60 pula kita buat benda yang sama. Okey, ni cikgu tanya kamu berapa? Berapa agak-agak? 15 point. Lebih kurang lah 15.6 ke macam tu lah kot betul. 15.6. Boleh Ya. Okey, ni bacaan pertama.
Okey, ni lagi seterusnya kita pergi iaitu 15.6 juga dan kita ambil purata dan kita akan buat jadual lepas ni. Jadual kita panggil apa? Tabulate data kan. Tabulate data. Okey, tabulate data kan. Okey, untuk tabulate data cikgu ada satu tips iaitu WUDA. WUDA VUDA, V variable. Variable kalau buat jadual macam ni, katakan dia jadual kan. Ni. Dia ada manipulated dengan responding. Jadi yang ni manipulated ke responding ni? Yang atas ni. Yang ni manipulated ke responding? Manipulated. Ya, atas mesti manipulated. Bawah ni responding. Ni gerak apa dia punya jadual tidur lah. Kalau jadual berdiri macam ni. Ni jadual berdiri pula. Sini apa? Sini adalah manipulated. Sini adalah responding. Maksudnya apa kita jumpa mula tu adalah manipulated variable lah. Okey kan? Kat sini dia kata sini experiment variable manipulated variable manipulated variable and responding variable. Experiment data has been systematically present in data. Tak apalah, biasalah, tak ada masalah kan. Okey, unit. Okey, jangan lupa kan bila kamu buat ni kamu tulis unit. Contohnya macam period. T square period kan. Bila T square, T tu masa. Jadi sebab kamu square kan, jadi saat pun akan jadi square. TS square. Okey kan. Okey, kalau panjang. Length slash unit dia cm. Biasa ni adalah physical quantity, belah kiri, belah kanan adalah unit. Ini unit kan. Tu biasanya macam itulah. Jadi consistent decimal data. Data kamu mesti dalam perpuluhan yang konsisten. Boleh faham kan? Dia panggil consistent decimal kan. Yang kita tu accuracy ni depends on depends on instrument. Instrument yang kita tengok sini. Pembaris. Berapa bacaan untuk pembaris? The smallest division pembaris. Tahu tak pembaris berapa? Paling kecil sekali berapa pembaris? Dalam cm. 0. Tak ada zero, tak ada. Semua tak boleh zero. Dia lepas zero, baca paling kecil sekali. Zero memang tak ada. Ya, jawapan dia 0.1 cm. Ni pembaris. Sebab tu bila kamu tulis pembaris, kamu tulis 20, salah kan? 20 cm. Ni salah. Kamu tulis 20.0 cm. Sebab apa kamu betul? Sebab kamu guna pembaris. Sebab kita tahu 1 decimal place kat depan. Okey, boleh faham kan? Okey, kalau apa nama tu? Kita panggil stopwatch analog. Analog dengan digital. Tadi cikgu dah bincang kan. Analog berapa tadi? Dia punya accuracy. Ingat ni. Berapa accuracy dia? 0.2. Jumpa dah? 2. 2 saat kan. Digital 0.1 saat. Ingat ni bagi dengan 100. Ingat tadi bagi dengan 100 kan? Ini bahagi dengan 5. Betul? Ini bagi dengan 100. Ingat tadi kan? Cikgu ajar tadi kat kamu kan. Ni bagi 100, itu bagi dengan 5. Tu dia punya ni. Okey, boleh kan? Boleh itulah. Accuracy instrument kan. Okey, jadi kita tengok sini. Masa yang kita ambil. Jadi kita ambil tadi, kita record dalam ni kan. Ni panjang, length, 20 semua. Ada kosong belakang ni sebab apa? Accuracy of the instrument. Masa untuk 10 ayunan. T1, T2. Purata. Kena tambah ni akan bagi jawapan ni kan. Okey, 90, 8.8. Kita tambah 2 ni, bahagi 2. Dapat average. Okey, cikgu laju sikit kan. Yang ni, kita kena... Macam mana dapat ni? Purata jadi tempo. Macam mana? Macam mana tu? Yang ni jadi ni, macam mana? Tempo maksudnya time of one complete oscillation. Okey kan? Jadi apa dia? Mana dapat nilai ni? Soraya mana dapat nilai ni?
Daripada 89 mana dapat ni? Maksudnya apa? Kau buat apa? Purata bagi panjang. Panjang, maksudnya 89 bagi 20. Salah tu kan. Jadi kan, ini masa untuk 10 ayunan. Ini masa untuk 1 ayunan. Tempo maksudnya masa untuk 1 ayunan. Betul tak? Time of one complete oscillation. Jadi untuk masa 1 ayunan, kita kena nilai ini kena bahagi dengan berapa? Oh, 20 oscillation 10 oscillation. 10 lah. Kalau kamu buat eksperimen kamu 20 lah kan. Ikut je masa ni. Sebab dekat sini cikgu letakkan 10. Jadi maksudnya nak dapat nilai ni 8.9 bahagi dengan 10. Baru dapat nilai tu. 10 ni sebab 10 ayunan. 10 complete oscillation. Boleh faham Lepas tu next dapat T-square ni senang je. 0.89 ni kamu tekan kalkulator kuasa 2. Dapat jawapan ni lah. Okey, apa jawapan ni? Kamu dapat 0.89 kuasa 2. Berapa? 0.79. Ada lagi banyak-banyak lagi. Ada kan? 0.7921. Ya. Seloknya kalau ini 2 decimal place, yang ni akan jadi 4 decimal place. Macam ni. 7921. Boleh faham Okey, ini untuk 2 decimal place. Ini kamu buat 4 decimal place sebab apa? Dia square. Square. 4 decimal place. Okey, tengok 30. Kita lajukan. Cikgu tunjuk satu jalan. Kamu teruskan. Dapat 11 tambah 2 bagi. Dapat ni Lepas tu ni kamu bagi dengan 10. Kamu dapat nilai ni Bagi dengan 10 dapat 1.1. Ni kamu square kan. Kuasa 2 kamu dapat nilai ni. Boleh jadi pastikan nilai ni kalau sini 4 decimal place, semua pastikan 4 decimal place. Jadi cikgu lajukan sikit lah, tunjuk kat kamu semua data-data yang ada. Boleh faham ke jadi kalau kamu tengok sini, semuanya 4 decimal place. Ini termasuk dalam, okey, kita cek Buddha tu variable, maksudnya sini mesti manipulated variable, panjang. Responding variable, tempo, period. Ni, kita ambil T-square. Kita ambil T-square. Variable. Unit. Ada unit tak? Ada unit. Ni, saat. Sentimeter. Saat kuasa 2. Unit ada kamu buat. Ni tadi variable, unit. Decimal. Decimal ni maksudnya semuanya titik kumpulan betul. Semua ni kamu tengok ada 4 decimal point. The decimal place. Boleh maksudnya consistent decimal place. A maksudnya accuracy, maksudnya kita guna pembaris. Iaitu kita boleh baca ada kosong dekat belakang ni. Boleh sebab pembaris 0.1 cm. Dia punya accuracy untuk pembaris. Dan accuracy untuk stopwatch pula itu analog. Ni dia pakai analog analog stopwatch. Jadi berapa tu? Berapa accuracy untuk stopwatch? Analog stopwatch. Ingat tadi? Berapa Soraya? Ini kita bincang tadi dah kan? Analog stopwatch berapa? Saya berapa nilai dia? Analog stopwatch accuracy dia berapa? Accuracy smallest division. Kita bincang tadi dah berapa? Berapa tu? Ya, 0.2 saat. Sebab tu kita boleh baca 1 decimal point ni. Semua ni kita boleh baca 1 decimal point, 1 decimal point. Itu sebab dia. Lepas tu cikgu ingat kalau nak buat table, cikgu ingat mudah. Variable yang betul, manipulated, responding, unit kena ada, decimal kena konsisten, ni decimal, accuracy mesti refer to the instrument, alat yang kita guna tu. Tu Okey, cikgu teruskan. Memplot graf. Cerita tentang bagaimana nak plot graf. Tadi kita bincang tentang ni lah. Buat jadual. Daripada jadual kita akan buat plot graph. Jadi sebelum plot graph ni kita ada satu checklist juga.
Cikgu ada checklist. Kan? Pertama, cikgu pakai ni dululah. Maxis. Maxis maksudnya manipulated variable adalah paksi X. Paksi X adalah manipulated variable. Kalau kita buat graf Y dan X, ini adalah manipulated variable. Dan perkara yang penting dalam graf, dia ada pertama V variable yang betul, manipulated variable X exists, and manipulated variable pasti X. Scale yang betul, scale yang betul bergantung pada define size of the graph. Dia kata smooth, kita tak boleh graph tu dilukis dengan point-point Contohnya macam kau buat titik ni, kau buat macam ni. Titik ni sambung, titik ni. Lepas tu titik ni naik lagi, sambung, ni tak boleh. Kita kena buat, kalau ada 3 titik macam ni, kita kena straight. Macam tu. Tu panggil smooth. Okay, kan? Okay, plot. Kena plot yang betul daripada koordinat. Koordinat yang betul. Plot ni maksudnya kita nak kena buat X. Plot. Titik tu. Koordinat yang betul, kan? Okay, balance. Kita tengok dia kata there must be equal number point either side of the graph. Kita tengok nanti mana balance. Kita akan tunjuk gambar satu lagi, kan? Lagi satu ada physical quantity, ada unit. Jadi cikgu ada ingatlah. When sekolah saya pancit bawa pelajar universiti. Variable, scale, smooth, plot, balance, physical quantity, unit. Tu cara dia ingat dia. Boleh, kan? Okay, kita pergi pada soalan ni. Okey, ada A, B, C, D. Mana graf yang balance? Dah tentu cuma ni graf ni adalah smooth. Smooth maksudnya dia tak ikut titik tu. Smooth, Okey. Mana graf yang balance? Tu tengok. A, B, C, D. A balance tak? A? Tak. Okey, nak tengok balance senang. Kamu tengok ni garis. Berapa titik dekat atas dia? Dua. Titik yang tak kena. Berapa? 4. Takkan 4 kot. Ni garisan ni ada berapa titik yang ada di atas garisan ni? 2. 2. Ni 2 ni. 2. Betul tak? 2. Di bahagian bawahnya? 2. 2 dengan 2 balance tak? Balance. Balance. Tu panggil balance. Jadi A kita anggap betul. Balance. Sebab 2-2. Faham, Okey, untuk B. B balance tak? B ni? Tak. Atas berapa? 0. Bawah? 3. 3. Jadi kita panggil tak balance. Wrong. Bukan balance. Faham, Tak balance. Okey, kita tengok pula ni, C. Untuk C ni, kita cuba kita tengok di sini. Graf ni. Okey, atas ada berapa titik tu? 1. Ni kan. Bawah ada? 1. Jadi kita ada 1. Balance tak? Balance. Correct. Balance, Boleh, Okey, yang D macam mana? Balance ke tak? D ni. Tak balance. Wrong. Faham tak sekarang ni apa maksud balance dan D ni? Bila kamu dah buat titik-titik ni, kamu nak buat graf, kamu nak buat garis kat tengah ni, pastikan dalam keadaan balance. Mesti smooth and balance. Boleh, Smooth and balance. Okey. Okey, ni dah boleh data tadi. Kita nak buat graf sekarang. Okey, ini graf yang kita buat daripada data ni. Mana dapat data ni? Kita ambil daripada data. Okay, tengok tadi. Data pertama tadi panjang. Panjang data ni, panjang. Ini sebagai manipulated variable. Sebab dia adalah mesti paksi X. X exists. Dan responding variable kita ambil yang terakhir sekali, yang ni. Kita kira ni, ini sebagai responding variable. Ini untuk Y exists. Kita ambil 2 data ni. Data ni dengan data ni. Itu saja. Dan kita bentukkan dalam ni lah. Ini 2 data je. Faham tak ni? Ini untuk melabel nak buat plot graph. Boleh tak boleh ni? Boleh. Okey, masa kamu buat graf, kamu tengok sini, ini ada 20, 30, 40 kan?
Paling rendah adalah 20, paling tinggi adalah 60. Jadi kamu buat paksi ni L kan. Iaitu L, kita buat label lah. Label dulu dia punya apa nama tu? Untuk data graf tu. Buat garisan ni dulu kan. Dan kita tengok di sini, ini adalah panjang length. Kenapa? Ini adalah manipulated variable. Dan kita tengok dari 20, 30, 40 sampai 60. Jadi kita boleh letak sini, kita start dengan 10 pun tak ada masalah kan. 10 sampai 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pun boleh kalau kamu nak buat. 70, 80 pun boleh kan. Okey, boleh kan? 70, 80. Itu pun boleh. Okey, tersettle ni. Maksudnya dengan dua kotak ni dapat 10, dua kotak 20. Kamu kena pandai buat graf ni. Kena pilih. Ini panggil scale. Ini panggil scale yang betul. Kalau scale tak betul, graf kamu akan jadi graf yang kecil. Okey, untuk pasti Y pula kita pun buat. Okey, sama juga kita buat dua kotak. Kita bagi dua kotak. Satu ni. Dua kotak, laju sekian. Dua kotak. Okey. Dan bacaan yang paling besar ialah paling kecil berapa? 0.7 kan? Ya. Kita kata lebih kurang 0.8 lah. Paling besar ialah 2.4. 2.4 kita letak 2.5 lah. Okey kan? Jadi jarak antara ni kita boleh susun betul kan? Kita nak letak nilai apa yang dekat sini. Kamu kena pastikan daripada sini data dia sampai sini. Jangan letak nilai yang salah kan? 0.8 kita boleh letak 0.5 lah sini. Okey, cuba letak 0.5. Oh, lagi bawah boleh kita letak kan? Sebab banyak. Kamu kena try pelan-pelan lah. Kita dapat 0.2 kita letak sini. 0.2 sini 0 berapa? 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, bla 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 sampailah 2.4. Jadi 2.5 dekat-dekat sini. Ni 2.6. Faham tak ni? Faham. Boleh tak? Boleh kan? Jadi kamu tengok, pastikan semua kita pakai. Okey, kita ambil koordinat pertama. Koordinat pertama kita ialah, yang ni kamu kena bundarkan lah masa kamu buat ni sebab nak buat plot graf kan. Jadi koordinat pertama ialah 20 dengan 0.8. Jadi 20 dengan 0.8 dia naik sini. Sini kan? Sini betul tak? Ya. 20 dengan 0.8 ni. 20, 0.8. Jadi kita tanda situ yang pertama. Boleh tak? Tanda X dia. Tak keluar lagi kamu. Tu dah. Boleh kan? Kita tanda situ. Okey, koordinat kedua berapa? 1.2. Ya, 30 dengan 1.2 kan. Jadi 30, kita pergi 1.2 naik sini. 30, 1.2. Tapi ada 2.2 ni kan. Tu dah. Okey, yang seterusnya 40 dengan 1.6. 40 dengan 1.6. Okey, next 50 dengan 2.0 ataupun 2.1 pun boleh. 50 naik dengan 2.1 pun boleh kan. Sebab ni 2.0 di tengah-tengah lah, di antara 2.0 tengah-tengah antara ni 2.1. Menghadap situ kan. 60 dengan 2.4. 60 naik 2.4 di sini. 2.43 atas sedikit 2.43. Okey, jadi kita dah plot. Nampak tak kita plot Kita dah plot. Okey, lepas ni kita buat apa? Kita buat garisan setengah. Kamu guna pembaris dan pastikan graf kamu balance. Okey kan? Tu dah. Jadi kita tengok sini graf yang cikgu buat ni ada tak kena? Atas ada kena tak? Dua tak ada tak? kan? Kosong. Bagus. Sangatlah bagus graf ni. Sebab semua titik kena ni tak kena sikit tapi jarak jauh. Jarak tak jauh, dekat. Okey, tu graf yang kita buat. Okey, lepas tu kita tengok sini. Apa hubungan graf ni? Kita ajar tadi hari tu. Apa hubungan graf ni? Relationship of graph. Ingat tak? Hubungan graf ada
berkadar terus, berkadar songsam, meningkat secara linear, increase linearly, decrease linearly. Mana satu ni? Apa jawapannya? Apa jawapannya Seraya? Relationship of the graph. Directly proportional. Ya, directly proportional kan. Jadi directly proportional ni maksudnya apabila L bertambah, when the L increase, ini hipotesis kan. L increase, maka T square increase. Dia ikut macam tu kan. Tu dah. Itu maksud directly proportional. Okay, kau boleh tebit dengan persamaan garis lurus pun boleh kan. Sebab ni garis lurus T square dalam Y equal to MX plus C. Boleh tebit kan? Y equal to MX plus C. Nanti kita akan bincang ni pula. Macam mana tebit dengan persamaan garis lurus. Okey, kita kata mencari kecerunan graf. Okey, ni kecerunan graf kan. Jadi untuk mencari kecerunan graf, dia kata hitung kecerunan, calculate the gradient of the graph, kecerunan graf. Okey. And dia kata apa? And state the value SI. Show how you determine the answer. Okey. Sekarang kita ambil titik yang kita nampak, kita boleh baca. Yang pertama ini kosong-kosong. Betul tak kan? Titik yang kedua kita boleh ambil titik yang mudah, iaitu titik yang terakhir, iaitu 60 dengan 2.4 sini. Titik sini dengan titik ni. Lepas tu kamu buat apa? Kamu buat segitiga, the triangle. Kamu buat two koordinat, kamu buat triangle dan kamu buat triangle 90 degrees. Triangle. Boleh kan? Lepas tu kamu guna formula matematik, iaitu kamu panggil ni X2, Y2, X1, Y1. Jadi kita gantikan. Okay, first mark kamu buat triangle, markah pertama. Markah kedua kamu gantikan dalam persamaan, itu Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nampak tak? Ni nilai dia. Bila kamu dapat jawapan dia berapa? Jawapan dia ialah sama dengan 0.04056. Ni jawapan dia. Dan unit dia macam mana nak dapat? Unit dia cikgu kata unit Y over unit X. Apa unit Y? Second square. S square. Ni. S square kan? Unit ni kan? Unit X ialah cm. Jadi kita akan dapat S square cm negatif 1. Ataupun boleh tulis macam ni pun tak apa. S per cm. Ini markah 2, substitute dengan formula. Markah 3, answer with unit. Tu cara nak jawab gradient. Gradient biasanya 3 markah. Faham ke ni, Seraya? Faham. Boleh kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya, iaitu persamaan garis lurus. A straight line equation. Straight line equation. Okey, dalam straight line equation dia ada soalan kan. Soalan contohnya macam ni. Soalan dia kata sini apa? Dia kata sini given t square blah blah blah, g is gravity acceleration. Identify the relationship between gradient m and g and determine the value of g in the experiment. Senang saja. Kita kira tadi gradient berapa tadi? Kita dapat gradient, kita dapat 0. Kita tengok jangan lupa dia. 0.0456. Tapi dalam unit sentimeter. Kita kena tukar ni kan, unit ni. Kita tukar dalam meter. Okey, macam tukar dalam meter. Okey, gradient kita dapat tadi ialah 0.0 S square per cm. Jadi nak tukar dalam meter, kita kena buat macam ni. 0.04056 S square per sentimeter. Ataupun kita buat per 1 sentimeter. Boleh kan? Jadi sentimeter kita nak tukar kepada meter. Kita kena darab berapa tu? Sentimeter nak tukar pada meter. Kita kena darab dengan, ingat juga ajar itu, 10 power of negative 2. Boleh tak? Boleh. Faham ke? Faham. Boleh kan? Ini kita belajar dalam free fix kan? Bab sebelum ni, kalau kamu tengok ada cikgu ajar itu kan.
Yang nano, pico, semua tu kan. Tu. Ni. Jadi bila kamu gantikan, kamu dapat 0.04056 bahagi dengan 10 power of negative 2. Jadi nilai dia semakin besar lah. Jadi bergerak 2 lah. 1, 2. Jadi kamu akan dapat 4.056 S square per meter. Faham tak? Boleh kamu dapat nilai ni. Tu cara nak tukar unit. Okey, cuma dalam nota cikgu ni dia macam ringkas sikit lah. Dia tunjuk lah macam mana tukar dia punya ni kan. Cikgu nak tunjuk kamu lah. Okey, cikgu padam balik lah kan. Kamu faham macam mana penukaran unit dia akan tunjuk. Ni. Nak tukar meter jadi macam ni. Terus tunjuk macam ni. Kalau kamu tengok kamu bening lah. Cikgu dah terang tadi kan. Sentimeter jadi 10 kuasa negatif 2. Dapat nilai ni. Okey Okey, cikgu padam balik. Okey. Jadi kita tahu formula dia bagi T square pi 4 pi square L per G. Tadi cikgu dah ajar kamu tadi kan. Tentang formula ni. Okey, kita buat persamaan gaya lurus. Iaitu Y equal to MX plus C. Y apa sekarang dalam graf ni? Y apa? Y apa Suraya? Y jadi apa sekarang? Tak apalah, cikgu beri jawapan lah. Y ialah T square. Betul tak? Y ialah T square. Sama dengan M gradient berapa gradient? Kita ambil ni. 4.056. X apa sekarang X? Panjang. Panjang apa? L lah. Dekat panjang juga L. L kan? C apa C? C apa? C adalah Y intercept. Berapa? C berapa? 0. Betul. Jadi kamu dapat nilai ni T square sama dengan 4.056 L. Tapi formula dia bagi yang ni. Nampak tak? Jadi kamu kena samakan. Ni pertama kau buat T square sama dengan 4 pi square per G L. Apa kesimpulan dia? Ini T square, sini pun T square. Sini L, sini pun L. Jadi apa kesimpulannya? Kita kata 4.056 ni adalah sama dengan 4 pi square sama dengan G. Faham tak? Faham. Boleh ke? Boleh. Kita kata sama dulu tu. Kita bandingkan. Ini from the graph. Ini daripada graph yang kita dapat. Ini daripada formula given. Formula yang dibagi dalam soalan ni. Formula ni. Boleh Ya. Okey. Jangan pening pula. Okey, cikgu padam semua nak tunjuk dia punya flow dia. Sebab yang ni dia tunjuk je kan. Okey, tengok the flow dia. Kamu boleh tengok, boleh faham balik. Okey. Okey, itu tadi T square Y equal to MS plus C tambah kosong tadi. Okey. T square dah dapat balik ni. Kita nak bandingkan dengan persamaan ni. Jadi kita kata 4.056 sama dengan 4 pi square per G. Nampak? Kita katakan sama. Jadi pi kita tahu kan? 22/7. G kita tak tahu. Jadi nak dapat G ni kita tukar tempat. 4.05 turun ke bawah, G naik ke atas. Betul tak? Kita tukar tempat. G dengan ni tukar tempat. Jadi cuba tekan kalkulator ni. Apa jawapan? 4 pi square per 4 darab pi square atau pi square dulu kamu buat. Pi kuasa 2 darab 4. Dah dapat jawapan bahagi dengan 4.056. Okey, berapa jawapan? Berapa tu? Okey, tak apalah, cikgu cepat sikit lah Okey, jawapan ni kita akan dapat iaitu 9.7411. Maksudnya nilai dia menghampiri gravity acceleration. Berapa gravity acceleration kita tahu? 9.81 ms negatif 2. Ni nilai yang kita tahu. Tapi kita dapat dia adalah less than, kurang daripada ni. Nilai yang kita dapat, G yang kita dapat ni kurang daripada G yang kita dapat ni adalah kurang daripada G yang sebenar. The actual G.
Betul tak? Ya. Kurang daripada. Kenapa? Dia akan jawab soalan. Dia beri soalan je lah. Dia kata sini, standard value ni, compare the value obtained from the experiment, give justification. Kita kata, this value obtained is less than 9.81. Kurang daripada tu. Dia katakan, nilai G adalah kecil kerana, kenapa kecil? Terdapat air resistant to the pendulum. Jadi nilai G yang terdapat 9.7 tadi adalah kurang daripada 9.81. Sebab apa kurang? Sebab ni ada gangguan air resistance. Sebab tu dia kurang. Boleh faham ke ni? Boleh. Kan? Dia tak boleh lebih lah kan? Dia mesti kurang. Kalau lebih tu macam mana pula? Ini no air resistant. No air resistant. Ini with air resistant. Dengan resistant. Jadi bila with air resistant, the value is less than the actual. Yang sebenar dia. Kan? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Kita tengok seterusnya iaitu langkah berjaga-jaga lah. Sebelum kita ada langkah berjaga ataupun safety precaution. Okey, cikgu nak ingat kamu ada safety precaution yang paling penting sekali kamu kena ingat. Cikgu rasa elok kamu hafal lah. Safety precaution ni iaitu ni dah. Kita make sure dia dah. Make sure the line of vision, pandangan kamu is perpendicular. Mesti ada perpendicular kan? Vision is perpendicular to the scale of reading. Reading ni maksudnya reading of ruler. Reading of ruler, reading of stopwatch. Banyak kan? Stopwatch. Tujuan dia supaya to avoid parallax error. Boleh kan? Boleh. Ni yang pertama. Ini safety precaution pertama. Dalam kita punya ni kita ada lagi safety precaution. Contohnya kita kata take a few reading. A few reading maksudnya kita ambil bacaan tu 2 kali. T1 and T2. Betul tak? Kita ambil tadi. Faham ke? T1, T2 tadi? Masa tadi. Lepas tu and get the average. Kita ambil T1 plus T2 over 2. Kita dapat average. Tujuan dia tak lain tak bukan ialah to reduce the random error. Untuk mengelakkan ralat rawak. Kesilapan kita ni. Error ni adalah satu kesilapan. Boleh kan? Ya. Okey, nanti bila minggu depan insya-Allah cikgu akan kita buat soalan lah. Kita buat soalan lah. Hari ni kita akan bincang, kita akan buat soalan. Okey, ada soalan nak tanya sekarang ni? Boleh tak? Boleh. Ya, nanti kita start kat sini lah Seraya kan. Agak slow sikit kamu ni kan. Tak apalah. Kita nanti minggu depan insya-Allah kamu lagi okey kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir sini. Bye-bye. Okey. Okay.